Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bertemu lagi kita pada hari ini untuk sesi mata pelajaran PV kita. Jadi untuk ulang kaji lukisan pendawaian, so kelas malam kita telah melihat beberapa uh, data-data dalam pendawaian, iaitu kita recap balik ulang kaji tentang dalam lita pendawaian terbagi pada dua lita, iaitu lita beban dan juga lita lampu. Dan juga kita melihat beberapa fungsi lita jujukan serta kita melihat apa tu yang telah dibincangkan semalam, iaitu tentang soalan. Yes, ini adalah jawapan bagi soalan pada video semalam, rakaman semalam. Ya. Jadi kita lihat bagaimana sambungan-sambungan yang telah dibuat melalui paparan skrin yang saya tunjukkan ni. Okay, baik. So, di mana paparan skrin ni kita boleh tengok di mana lita yang terdapat pemakahan, cara sambungan, dia ada markah dia. Kita lihat satu-satu bagaimana cara-cara menyambung. Ya. Yeah. Okey. Seperti mana kita lihat dulu. Kita lihat sebelah kiri dulu. Kita ambil belah kiri di mana kita ada SAK, soket alih keluar. Ada satu, ada dua. Okay, kita ada dua soket alih keluar. Kita ada peti fuse agihan ataupun kotak fuse agihan. Right. Ini simbol dia. Kita ada switch 1, switch 2, switch 3. Switch 1 dengan switch 3 adalah switch 2 hala. Switch 2 adalah switch perantaraan. Dan kita ada L1 di mana point L1 kita ada 3. So seperti mana yang kita telah bincangkan secara detail semalam, walaupun dengan keadaan yang ringkas, saya menceritakan tentang bagaimana kita bermula wire live dulu kan, wire neutral, lepas tu wire earth, di mana kalau kita nak buat sambungan wire earth ni dia ronda-ronda sahaja, so, tak ada masalah. Yang penting kat sini kita kena tahu di mana sambungan wire live lah. Di mana wire live ni dia banyak, dia panjang cerita, dia masuk ke terminal mana, dia masuk ke COM, dia masuk ke L1, L2 dan sebagainya. So dekat sini kita boleh tengoklah bagaimana pemakahan yang boleh diberikan. So dia ada nombor dekat situ 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kenapa ada 14 sambungan? Ini adalah kita bilangan. Bilangan kalau sambungan tu betul, dia adalah 10 markah. Kalau 13 sambungan tu sahaja yang betul, 9 markah. Kalau 5 sambungan je yang betul, 1 markah. Itu adalah kriteria-kriteria yang boleh kita sebagai pemeriksa kita buat dan kita nilai bagaimana nak membuat pemakahan tentang cara pendawaian yang kamu lukislah. So ini adalah jawapan bagi rakaman semalam. So semalam saya dah bagi tugasan. Jadi jawapan pada hari ini, yang mana yang dah buat, bolehlah kita periksa sama-sama. Cek sambungan dia betul atau tidak. Dan juga bolehlah, siapa yang dah siap tu bolehlah hantar kepada saya ke dalam grup boleh. Naik gambar sahaja. Tak ada masalah. Alright. So ini adalah lista. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan untuk hari ini.
Jadi hari ini kita sambil ulang kaji, sambil kita bincang soalan, sambil kita faham-faham apa yang perlu kita buat. Okay. So dekat sini ada beberapa soalan yang kamu perlu lengkapkan untuk tugasan hari ini. So boleh berikan gambar, lukiskan gambar dan set oleh cikgu. Okey, seperti mana bahagian A peti suis agihan. Macam mana simbol dia? Suis satu hala. Bagaimana simbol dia? Suis dua hala. Macam mana simbol dia? Suis pantaan macam mana simbol dia? Dan soket alur keluar 13 ampere. Okey. Diharap bolehlah menyiapkan tugasan untuk hari ini. Sikit saja, ada 5. Harap jangan stres di rumah ya. Jangan stres. Kalau stres, terus bagi tahu cikgu. Tak ada masalah. Okay, insyaAllah. Kita perlu tengok lagi ulang kaji yang lain. Hari ni saya bersama dengan Cikgu Amin sekarang ni. Cikgu Amin nampaknya busy tu. Okey, tak apa. Kita lihat lagi. So itu adalah tugasan untuk hari ini. So jadi hari ini kita tengok sikit apa dia lukisan bentangan dan lukisan gambar rajah skematik pula. Okey. Apa dia lukisan bentangan dan lukisan gambar rajah skematik. So kita boleh tengok dekat sini beberapa soalan-soalan yang perlu dilengkapkan. Tadi soalannya. So kita boleh bincang soalan ni. Soalan ni yang tak silap saya kamu pernah buat. Dalam tugasan-tugasan yang telah diberikan. Bagaimana simbol-simbol dan keterangan. Kita selalu saja. Okay. Alright. Ini juga tugasan 2. Kamu pun sudah buat sebenarnya. Dia ada satu set lengkap lah untuk siap kamu. Okey, yang macam ni lengkap ni. Kita tengok balik tugasan yang kita telah buat. So, okey, untuk bahagian B kita tengok bagaimana setiap soalan ni. Kita pilih lah yang mana yang betul. Contohnya yang pertama, dah 3 menunjukkan kebahagiaan ruang pelan bentangan yang telah dibesarkan. Nisbah pembesaran skala ialah yang di atas ni 1 meter kali 1 meter. Yang besar ni 2 meter kali 2 meter. Sekarang ni soalan ni apa yang dia nak adalah nisbah. Berapa kali besar dia? Skala dia lah. 1 nisbah 2, 1 nisbah 3, 1 nisbah 4, 1 nisbah 5. Agak-agak berapa dia punya nisbah dia? Tengok soalan dia 1 dan ni 2. Rasa-rasa lah jawapannya adalah A lah. 1 nisbah 2. Maknanya gandaan dia adalah 2 kali besar. So, itu jawapan saya lah. Kita boleh bincang soalan ni. Sebarang pertanyaan boleh PM bersama Perdana Menteri. PM private message boleh. Nak DC boleh. So soalan 2 kita tengok balik. Soalan-soalan ni kadang-kadang dalam final year, dalam final ada juga selalu masuk juga dia tanya keluarkan. So rajah 3 ni tengok simbol atas tu adalah simbol kipas kilim untuk kedudukan pemasangan yang manakah yang paling sesuai. So dibagi satu peta. Peta ni menggambarkan sebuah bilik yang ada pin, ada pintu. So kita tandakan sikit. Mana satu yang pintu? Okey. Sabar. Oh, dia punya pintu adalah di sini. Ini adalah pintu.
Yang merah ni pintu. So kalau kita ada satu kipas, kita nak pasang bahagian mana? Kipas siling ni sekarang ni. Mestilah, of course, mestilah dipasang pada di ruang tengah-tengah bilik supaya dia punya angin dia pergi sekata. Kita nak cerita kat sini, dia angin pergi sini, angin pergi sini, so angin pergi sini kan. Sekata lah. So nombor satu adalah pilihan yang tepat. So kadang-kadang ada juga dia tak suka pasang dekat tengah, dia pasang dekat nombor 3. So apa berlaku? Angin kipas nombor 3 ni macam mana pergi dia? Dia pergi kat sini. Dia kat sini anginnya, dia kat sini. Kita sini je lah. Okey. Kita situ je angin dia pergi. So bahagian ni yang ni tak ada, tak kena angin. So bahagian ni adalah bahagian panas. So tak berapa elok lah kat kawasan tu lah. Alright. Semoga kita faham. So kita tengok lagi soalan seterusnya. Nombor 3, di mana kedudukan kotak agihan dan kawalan pengguna bagi sebuah rumah besar. Okey, kedudukan kotak agihan dan kawalan pengguna bagi sebuah rumah sesuai ditempatkan pada bila sebut kotak agihan mestilah berada di pintu utama, pintu depan sekali. Okey. Ada tak perkataan pintu masuk atau pintu depan? Kalau ada perkataan tersebut, itulah jawapannya. Itu dah jawapannya. So dekat sini jawapannya adalah di store atau tepi dinding dalam rumah berdekatan pintu masuk. Alright. Jawapan lain tu tak ada guna-mengena. Tak ada. Okey. Nombor 4. Kita lihat bagaimana pada rajah 4 ni dia telah melakarkan beberapa switch. Mungkin dia nak cerita dekat mana switch, tempat letak switch yang sesuai. Okay, di tengah tu ada bulatan. So dia cerita dekat soalan ni adalah sebuah bilik air. So kedudukan switch yang betul berdasarkan peraturan IEE adalah yang mana satu? Bila bilik air. Ingat, bila kita bincang dalam bilik air, bukan. Bila kita bincang soalan ni, dia kata dalam bilik air, sebuah bilik air. Bukan bilik air. Okey. Tengok pada switch. Switch tu adalah switch apa? Switch yang biasa kan? Bukan switch yang tarik. Bukan tarik kan? Switch tarik. Bukan. So, untuk Islam ikut peraturan ini mesti berada di luar bilik air. Pada pandangan saya adalah jawapannya adalah pada switch 3. Ni pun nama kata dah. Alright. 1, 2, 5. So kita tengok lagi dekat sini. Okey. Untuk soalan 5 dan 9 ni pada rajah 6 di bawah. Itu beza N1 dengan N1 plus tu. Okey. Mana kita lihat bekalan tenaga kuasa. Kita ada beberapa komponen penting kat sini. Kita tengok di bahagian belakang sekali iaitu lita kecil akhir, simpanan 5 lampu, 1 kipas sini, 8 lampu UV, pemasak 4 kilowatt, keluar 13 ampere, lita gelang. Okey. 690. A, NC dan L lita jejari. So ini adalah beberapa contoh lukisan skematik lita akhir bagi lengkap dengan dia punya kotak simpan di depan. Lagi? Ni. Sini. 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 Dia ada sini. Sini. Dia ada berapa kegunaan di mana. Boleh?
sini. Alright. Itu untuk rajah 5. Ni yang saya jumpa dalam Yang YouTube. 5. Apa dia tanya? Apakah masuk PLAB? Sanitizer, apa misal. Ni apa ni? Oh, ni Apakah kain. masuk PLAB? Pemutul Ni kain. litar arus bosok, Tanah berat. Buat apa? pemutul litar arus baru, pemula litar arus Yang baru, tu hilang lagi bagus. Tak payah buat apa. ataupun Saja pemutul hilang. litar arus. Jawapannya adalah Tengah-tengah. D. Oh, lamanya nampak. Jawapannya adalah D. Di mana? Jawapannya adalah D. So nombor 6. Apakah yang dimasukkan dengan kabel PVK? PVK. Okey, apakah yang dimasukkan dengan kabel PVK? PVK? Okey, untuk soalan 6. Kalau 2 kali PVK adalah 2 lapis. Ya. 2 kali PVK adalah 2 lapis. Jawapan di sini adalah C. Bertebat PVK 2 lapis. Okey, jadi soalan 7. Tingkatan perkataan bagi huruf SKN bermaksud tingkatan. Tengok balik soalan ni. Mana SKN? SKN. Ada. PFA 6 hala. Oh, saya draw sekejap. Kat mana? Okey, kat sini. Okey. PFA 6 hala SKN, LD, NCB. Alright. Tengok. Soalan tanya apa? Apakah yang dikatakan SKN? Soket keluaran neutral, soket satu kutub dan satu neutral, switch kutub dan neutral, satu kawalan neutral. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Tengok balik. Ada kat sini. Kawasan ni ya. Hala neutral. Apakah jawapannya? Jawapannya apa? Soket keluaran neutral, satu kutub dan neutral, switch kutub dan neutral, satu kawalan neutral. Soket keluaran neutral macam tak pernah dengar. Satu kawalan neutral mungkin, ataupun switch kutub dan neutral, ataupun satu kutub dan neutral. Yang mana? Tengok soalan. Switch kutub neutral. Ada switch satu kutub neutral. Satu kutub neutral. Tak apa, nanti kita tengok jawapan. Hafiz. So, Hafiz. yes. Yeah. Jawapan dia satu kutub dan neutral. Satu kutub dan neutral. Satu kutub dan neutral. Single pole and neutral. Dia ada satu kutub neutral, bukannya switch kutub dan neutral. Sebab single phase. So di kalau single phase maknanya satu kutub lah. Single phase. Jadi jawapannya adalah ball. B, ball. Alright. Boleh confirmkan dengan jawapan. Kita confirmkan dengan jawapan. Jawapan di bawah. Jawapan di bawah. Tengok. Dia. Mana jawapan? Tu satu kutub dan neutral. Yes. Itulah jawapan dia. Okey. Itulah jawapan dia. Okey. Tu yang kita tengok. Nombor 8. Jumlah arus maksima beban penuh bagi litar akhir dalam rajah 5. Nombor 8, 13, semua banyak ampere ni. Jumlah arus tutup litar akhir. Tambahlah 32 tambah 32 tambah 32 tambah 6 tambah 6, 16. Jawapannya adalah kira sendiri. Ya. So jawapannya tak silap saya 128. Betul tak? 128 itu 108. 108. Yes, D. 108. Terus dekat sini lah ada jawapan, senang. Okey. Jumlah soket ala keluar 13A bagi litar gelang nombor 5 untuk keluasan bilik 100 meter persegi ialah
soket alur keluar 13 ampere. Data akhir gelang. Okey. Ingat, data akhir gelang. Nombor 5 dalam rajah tu untuk keluasan bilik 100 meter persegi. So dia cerita tentang lita gelang. Bila lita gelang dia tak ada, dia tidak terhad. Orang putih kata unlimited. Tidak terhad. Okey, itu adalah jawapan nombor 9. Dah, tak adalah. Itu sajalah untuk hari ni. Cukup je lah. Kita tengok pula apa untuk kita belajar esok. InsyaAllah esok kita bersiaran pada petang juga. Belum pukul 4. Pukul 4 nanti kita nak in nanti. So jadi sekadar itu untuk perbincangan ulang kaji Kitab Penawayan Satu Fasa ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok. Siapa yang tak dapat join kelas pada petang ni, boleh tengok pada link YouTube yang saya akan upload nanti. So sekadar itu saja untuk hari ini. Sentiasa jaga penjarakan, sentiasa pakai pelitup muka jika ingin keluar rumah, dan juga mengamalkan norma-norma baru, kerap membasuh tangan dengan sabun, dan juga apa lagi, stay home and stay safe. Sentiasalah buat ulang kaji, buat kerja rumah, tugasan yang cikgu berikan, walaupun tak ada, walaupun jarang ada feedback. So, jadi itu sajalah untuk hari ini daripada saya dan Cikgu Amin untuk kali ini bersiaran. Dengan itu saya mengundurkan diri dulu untuk petang ini. Kita jumpa pada esok hari. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.